punya pendapat, mazhab dia orang. Jadi kita ni tak ada masalah. Di hujan robek keluar, saya buat gini banyak-banyak. Robek sikit lah kan. Boleh kan? Soju tak? Saya rasa macam soju. Boleh kan? InsyaAllah dulu mimpi-mimpi rasa insyaAllah panik. Jadi inilah kehidupan kita belajar tentang akidah. Kita belajar tentang akidah. Apabila belajar tentang akidah tentang tauhid ni, hati mesti mau lapar, hati mesti mau terbuka, dan tak ada syak wasangka ke orang, tak ada kita rasa hati, tak ada kita rasa apa-apa dalam hati kita. Dan apabila benda mazmumah dimasuk dalam hati, mana akidah pegangan kita jadi tak syok, jadi tak sedap. Jadi buangkan segala duka cita, buangkan segala apa-apa dalam hati yang mendorong hati kita ni tak boleh terima ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati ni penting tuan-tuan. Jadi ibu bapa sekalian, hati ni terlampau penting. Sebab sebelum mulakan majlis, suruh lapangkan fikiran apa yang ada, kita buang keluar. Kita ni siapa? Kita ni orang besar kat sini, kita ni orang hebat kat sini. Ambil benda tu kita campak keluar. Melangkah dari iman, dia kita ambil balik. Bukan nak suruh buang habis. Sebab apabila kita bawa, kita punya kebendaan ataupun lahiriah kita bawa lahiriah kita masuk dalam diri, masuk ke sini, jadi susah untuk kita beramal. Dan kita campur dengan biasa-biasa. Ke taman kita ni macam-macam golongan. Ada golongan profesional, ada golongan separa profesional, ada golongan yang biasa-biasa, ada golongan yang penyago. Banyak golongan. Jadi apabila kita bawa kontrol masuk dalam ni, susah untuk kita berinteraksi. Kita rasa kita hebat, kita rasa kita yang paling hebat dekat rumah Allah. Jadi tak ada. Jadi kita buang semua tu, ibu ayah saya kita buang. Kita campakkan, kalau kita campak jauh, tak ada. Ada masuk sini, betul-betul nak baiki diri, betul-betul nak baiki hati, betul-betul nak baiki iman. Dan apabila kita melangkah keluar dengan kaki kiri, yang keadaan hati yang mukhlisin, makna dia hati yang ikhlas. Mukhlisin maknanya hati yang ikhlas dengan Allah. Tak ada syahwat sangka, tak ada benda-benda yang mazmumah masuk dalam diri, tak ada iri hati. Nak balik, nak sampaikan kepada orang ke rumah jadi saudara hati. Itu sebablah ibu ayah sekalian, hadirin sekalian, masuk rumah Allah tak ada. Kita dari golongan mana kita tak ada. Jadi kita ni betul-betul datang untuk timbul ilmu, betul-betul dan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nak gambarkan diri kita dengan Allah terlampau berkira. Kita dengan Allah terlampau berkira sangat-sangat. Tengok keadaan kita, tengok amalan kita dengan Allah. Allah tak pernah berkira dengan kita. Bahkan Allah Taala bagi semua makhluk dia rezeki. Tak kira kau orang kafir, tak kira kau orang mana, tak kira kau datang dari mana, asalkan jadi makhluk Allah, Allah Ta'ala bagi rezeki. Bahkan kulit toket dalam batu pun Allah Ta'ala bagi rezeki. Di pada hadis ini berakidah, betul-betul bertauhid, mengesahkan Allah. Hati kita pun mau cantik. Tak cantik hati, susah nak masuk apa yang kita dongeng. Jadi saya rasa ibu ayah saya alhamdulillah hati dah cantik dan berwasif. Rasulullah dibasuh hati itu 2 kali, dicuci dengan air zam-zam hati Nabi dibolah 2 kali. Sehingga para sahabat kata nampak belahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana Nabi dibolah dada, ambil hati, basuh air zam-zam, hati sifat-sifat yang buruk keluar, masuk sifat yang baik, masuk balik, katuk balik. Itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang maksum, manusia yang maksum, diampunkan dosa Nabi sebelum, semasa dan selepas. Jadi hadirin sekalian, ini makna kita nak betul-betul nak belajar kitab. Saya kalau belajar kitab, saya nak apa yang audiens dapat, orang duduk menghadap dapat manfaat. Biarpun kita baca kitab ni mulai, biarpun 1 minggu datang mulai, 1 minggu datang mulai,
Boleh insya-Allah? Boleh? Bukan cuma hongeng ini. Hongeng. Jadi minta maaf lah pada cik-cik ya. Pada ni suara kuat. Suara saya memang kuat. Kalau speaker ni kuat, saya kuat ke suara. Supaya apa? Kalau kita dengar joleh tak sakit, kita tahu tak sakit telinga. Dengar joleh, faham apa kita belajar. Jangan kita tidur tu. Mana kadang-kadang kita lapar, kita nafsu mata. Nafsu ni banyak. Bukan nafsu sekadar kita maksiat lelaki dan perempuan, bukan. Maksiat dengan mata, maksiat dengan telinga, maksiat dengan tangan. Jadi maksiat banyak kita lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu jaga bantu. Urut sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi ikat mata mampu ya Allah, mudahkan urusan ya Allah untuk aku belajar ilmu ya Allah. Fardu ain wajib belajar. Fardu ain umum hukum fakar sah batal halal wajib belajar. Kita belajar kat sekolah, kat universiti, kita belajar semua benda tu harus. Tak belajar tak berdosa. Bab akidah, bab keyakinan tauhid kepada Allah kita perlu. Bagaimana kita nak dapat ilmu, lepas tu kita masuk dalam hati dan bodoh kalimah la ilaha illallah kita boleh tinggal masalah dekat akhirat. Penyakit HIV apabila dia punya pesakit mati, maka terputuslah kuman tu. Keluar kuman tak boleh hidup. 2-3 jam kuman boleh hidup dah. Mati kuman HIV. Tapi apabila sakit dekat dalam, tak bawa iman, yakin dengan Allah, dia akan melangkah sampai hari akhirat. Dan pergi ke alam kekal abadi. Jadi hari ini betul-betul kita nak tarbiyah hati. Nak tarbiyah hati kita supaya akidah kita, fahaman kita betul-betul Allah Taala terima. Walaupun kita nampak mudah tu cakap Allah berkuasa, makhluk tidak kuasa. Allah yang jadikan ni, Allah yang jadikan segala-galanya, kita rasa mudah. Nak rasa iman ni penting tak penting sampai bila waktu sakaratul maut. Kita dah rasa iman penting tak penting, kalimah la ilaha illallah penting tak penting, terpisah daripada jasad. Satu contoh. Kita rasa tangan kita sekarang, tangan kita ada orang ada. Tangan kita ada, mata kita ada, telinga kita ada, kaki kita ada. Kita rasa benda ni penting. Kita rasa benda ni penting, walaupun itu dalam hati kita tak rasa apa-apa. Sebab benda ni ada depan mata. Kita boleh tengok tangan, kita boleh tengok tangan kiri, tengok tangan kanan, tengok kaki kiri, tengok kaki kanan. Nak terasa benda ni penting tak penting, hilangnya benda ni daripada kita punya anggota badan. Cuba kita tanya kawan-kawan kita yang kurang nasib baik, yang tak dapat nak bawa tangan dan kaki dia masuk sekali dalam dia. Kita apa jadi? Dia nak susah, nak ambil air susah, nak pegang bini dia susah. Kau kan pakai sipu rasa apa? Nak pegang semua jadi susah, semua jadi tak seronok. Sebab apa? Bila rasa penting tangan, rasa penting kaki. Ini baru anggota badan. Dan bagaimana kalau iman kita hilang, iman kita tercabut, waktu kita nak sakaratul maut tak dapat ucap kalimah la ilaha illallah na'udzubillahi min zalik, kita nak ucap kalimah apa? Allah Ta'ala tak terima selain pada kalimah la ilaha illallah. Ini kalimah tauhid, ini kalimah yang paling hebat, ini kalimah yang paling mengasyikkan. Kawan saya sekarang ni belajar master dekat USM. Satu hari kelangkah pun tak boleh buat apa. Serabut hati tolonglah macam mana nak buat. Hati dia serabut, hati dia tak tenteram. Badan semua dia dah dapat, tapi hati tak tenteram. Tanya dia ada hubungan dengan Allah tak, cakap tak ada. Petang tu saya ajar sikit, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu istighfar dengan Allah, astaghfirullahalazim. Lepas asal dia buat, lepas asal buat, jumpa ya Allah bahagialah rasa hati dia. Tak boleh nak gambarkan bagaimana bahagia dia dalam hati apabila kalimah Allah masuk dalam diri. Jadi ibu bapa sekalian, lah kita nak usahakan kat dunia yang kita punya rumah kereta besar-besar, rumah besar-besar, anak banyak, itu sepadan pinjaman. Allah bagi pinjam, tangan, kaki, mata, telinga, Allah Ta'ala bagi pinjam. Dan Allah Ta'ala akan ambil balik benda ni, ikut Allah nak ambil sampai bila. Ikut Allah nak bagi bila, Allah Ta'ala tak cakap dia nak ambil. Jadi sebelum Allah ambil nyawa kita,
kita kena baiki kita punya kesilapan. Kita kena baiki kita punya iman. Jadi kitab ni kita nak belajar, kita nak baiki iman kita supaya iman kita ni betul-betul iman yang Allah Taala terima. InsyaAllah panjang kalimah, ada beberapa 10 minit lagi. Jadi sebelum nak masuk itu apa nama? 5. Nombor 5. Islam membantu manusia. Masya Allah. Untuk jadi guru belajar kan? Islam membantu manusia dunia dan akhirat. Tengok tuan-tuan, Ustaz Imo jangan tertinggal. Betul kan? Mak, betul tak Mak? Nama macam bising gitu salah tak? Betul Ustaz Imo tajuk bosan aja. Islam membantu manusia dunia dan akhirat. Sebelum tu saya nak jawab satu soalan. Ada soalan tertinggal. Ada kita punya sahabat tanya bab kitab Zabur. Ada kan? Saya janji nak jawab, nanti saya jawab pertama yang tentu. Okey, kitab Zabur. Saya jawab boleh? Jawab kitab Zabur. Okey, kitab Zabur ni kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam kalau kita Al-Quran dalam bahasa Arab, kitab Taurat dalam bahasa Ibrani, I-B-R-A-N-I, Ibrani. Kalau nak cantik. Jadi modal untuk kita sampai ke Quran. Kalau kita Injil, Suryani, bahasa Suryani. Tapi dalam kitab Zabur tulisan dalam bahasa Qibti. Qibti ini dia bangsa Fir'aun laknatullah. Nabi Musa bangsa Bani Israel. Tapi kalau Nabi Daud untuk turunkan kitab Zabur, bahasa dia dalam bahasa Qibti. Qibti ini bangsa daripada Fir'aun laknatullah. Okey, Nabi Daud punya kitab Zabur tak ada syariat. Macam kita ada syariat, kita ada hukum hakam. Jadi Nabi Daud punya kitab tak ada syariat, dan Nabi Daud berpegang kepada syariat Nabi Musa alaihi salam. Okey, cukup sekali. Boleh kan? Kita Zabur bahasa Qibti diturunkan kepada Nabi Daud, tak ada syariat, tak ada apa-apa hukum hakam, dan Nabi Daud alaihissalam berpegang kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Bahasa Qibti. Dalam kitab saya baca bahasa Qibti. Itulah jawapan dari kitab Zabur. Boleh kan? InsyaAllah saya rasa yang bertanya itu semalam minggu lepas kita tanya balik, pertama banyak saya terlupa. Nak jawab bab kitab Zabur. Taurat bahasa Ibrani, lepas itu Injil Suryani, Zabur Qibti, dan Al-Quran bahasa Arab. Jadi nak cari ahli kitab kan tak ada. Saya dah cakap dah, nak cari ahli kitab sebenarnya tak pun. Takkan jumpa ahli kitab. Tak ada. Yahudi dia gabung kitab Taurat, Injil, Zabur, jadikan satu. Lepas tu mana benda dia tak suka dia buang. Mana benda yang tak kono dengan kehidupan seharian, buat maksiat lah, benda-benda tu lah, benda kita boleh ribat dengan orang selain daripada bangsa Yahudi, bangsa sendiri tak boleh ribat. Bangsa lain boleh, bangsa dia tak boleh ribat, bangsa lain boleh. Ada yang kadang Yahudi dia tukar keadaan ayat-ayat dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil ada mengatakan lahirlah Nabi akhir zaman yang dinamakan Muhammad ataupun Ahmad. Saya rasa dah baca kan? Apa kita ni tak apa, saya nak jawab bab kitab Zabur. InsyaAllah kita masuk ke pengajian kita, Islam membantu manusia dunia dan akhirat. Kita nak tengok apakah yang dikatakan Islam membantu manusia dunia dan akhirat. Dunia, maksud dunia ni dunia kita hidup ni lah. Dunia kita hidup, satu hari kita akan mati dan kita akan tinggalkan dunia yang fana. Akhirat ni ataupun kekal. Akhirat hidup kekal. Lepas kita pergi alam akhirat, kita boleh keluar. Lepas kita pergi alam akhirat, ingat tuan, kita pergi alam akhirat, kita tak boleh keluar. Tak ada sejarah dalam hidup dalam dunia yang mengatakan orang mati, hidup balik dalam kubur, dapat setahun, 2 tahun, bungkai semua kubur, keluar, bagi tahu bagaimana seksa dalam kubur, bagi tahu bagaimana nikmat dalam kubur. Gitu. Tengoklah dekat Metro Sinar Hairan ke, semua habis pun tengok, tak ada orang keluar. Jadi akhirat bondo yang kekal abadi.
Nak sampai bila? Nak sampai terpisah roh pada jasad. Sampai alam akhirat tak boleh balik dah. Tak boleh balik sampai akhirat, tak boleh balik dua tempat, syurga atau neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Syurga atau neraka Allah. Sahabat Nabi cerita pasal syurga, suka bagaikan mati. Sahabat Nabi suka, tak boleh suka. Cerita bidadari, cerita ni suka, Rasulullah suka. Hanzalah beritahu aku bila Rasulullah cerita bab syurga ke aku bayar ke syurga ada depan mata. Allahu Akbar. Aku bayar ke syurga ada depan mata. Cerita pasal apa? Menangi. Sahabat menangi, sahabat, ya Allah, hindariku ya Allah, hindari diriku ya Allah daripada api neraka ya Allah. Sebab apa? Sebab apa sahabat menangi? Dongah cerita pasal apa? Sebab apa? Dahsyat api neraka Allah. Ulama beritahu 500 tahun perjalanan rasa dah bahar api neraka. 500 tahun perjalanan rasa dah bahar panasnya api neraka Allah. Rasulullah beritahu panasnya api neraka 70 juzuk panas pada api dunia. Allah Ta'ala ambil satu, ada separuh ulama beritahu Allah Ta'ala ambil satu juzuk api neraka dari 69 lagi menanti dekat akhirat. Itu pun ulama beritahu malaikat tapung api itu sampai keluar dari penghubung api. Itulah ramai penghubung api. Cuma waktu itu bangun, waktu itu keluar dari kuaci itu ambil yang itu pun dirandam dalam 7 lautan berganti-ganti tahun. Randam campak ke bumi. Itulah api yang kita pakai sekarang. Itulah api yang kita pakai sekarang. Jadi kita tadi Islam memandu manusia dunia dan akhirat. Tengok dunia ya. Tengok insyaAllah. Dalam ajaran Islam, beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan di akhirat adalah tuntutan ilahi secara mutlak. Para nabi dan rasul dan juga salaf as-salih dituntut oleh Allah Ta'ala beramal untuk hidup di akhirat sebagai darul baqah. Darul baqah yang dikekal, dan bekerja untuk hidup di dunia sebagai darul fana. Fana maknanya binasa. Baqah ni akhirat, fana maknanya binasa. Dunia ni akan Allah Ta'ala binasakan. Malaikat Israfil dia tiup satu kali. Dalam kitab saya baca Israfil dia tiup satu kali 3 kali. Kali pertama untuk mematikan manusia, kali kedua untuk menghancurkan bumi. Dunia ni kali ketiga untuk menghidupkan kembali. Bagaimana keadaan Israfil sebagai panduan? Bagaimana keadaan Israfil? Israfil mempunyai ompet papak dipenuhi dengan bulu. Dipenuhi dengan bulu. Apabila ambil air 7 lautan siram dekat Israfil, air tak ada setitik pun jatuh ke tanah. Nak menggambarkan besarnya Israfil. Jadi agama Islam tuntut untuk beramal dan bekerja untuk hidup di dunia dan akhirat. Mana dia? Apa kita orang Islam? Kita bukan sekadar amal. Okey, kau orang Islam, duduk zikir. Kau orang Islam, duduk zikir subhanallah. Apa yang kau tu? Buat macam tu. Bukan macam tu maksud Nabi. Bukan macam tu maksud agama itu. Itulah apa kita beribadat, apa kita beramal, kita pergi cari rezeki yang halal. Mana Islam ni bukan Islam agama yang susah. Islam agama yang mudah, agama yang kita boleh terima umum. Jadi jangan jadikan agama kita jadi kesusahan. Lepas kita beribadat, kita kena buat apa? Bekerja, cari rezeki. Rasulullah pun gembala kambing. Abu Bakar As-Siddiq pun meniaga kat pasar. Jadi orang yang hebat-hebat, Abu Bakar manusia yang paling afdal selepas para anbiya. Abu Bakar As-Siddiq. Umar Al-Khattab, habis sahabat Rasulullah semua cari keperluan. Jadi kita hidup, lepas kita beramal, kita cari keperluan yang dituntut oleh syarak. Jadi rezeki kita penuh halal. Dia tuan ingat, siapa kita kalau kita terhutang orang wajib bayar. Kalau kita ambil bodoh-bodoh yang haram, wajib minta halal. Berhutang dengan orang wajib bayar. Tak bayar nanti ke akhirat jadi susah. Kalau kita punya hutang piutang kita tak selesai ke dunia, ke akhirat nanti jadi susah. Tertahan, orang dah berbondong-bondong masuk syurga Allah, kita tertahan di yaumil mahsyar. Sebab apa? Sebab ada hutang lagi dekat dunia.
setengah. Awal kan buka pintu, orang masuk, orang datang 3 orang ada terpacak di situ. Nak tunggu masuk, duduk pakai tompek selesa. Mano maghrib ya tuan-tuan, mano sembahyang fardu, doke mana doke atas. Saya pergi dah stadium, masuk sama Pak Sukma. Waktu azan, semua dia, okey pandai dia, musik-musik semua berhenti. Lepas azan pun buka balik. Dalam stadium tu agak-agak orang Islam tu orang kafir dulu. Orang Islam, bangsa kita. Ini bukan nak cerita, ini realiti. Satu stadium berisi 70-80 ribu orang. Bayangkan 80, 70 kita ambil 80% daripada 70 ribu orang. Berapa kali pergi pusat dakwah sekolah tu semayang maghrib. Ada betul bola start pukul 8.30. Orang pukul sekolah tak tunggu nak dalam stadium pun takut tampil orang ambil. Bagaimana kalau semayang isyak kita boleh konsider? Mungkin balik pukul sekolah kan pergi masjid negeri semayang. Waktu lain kita waktu yang singkat maghrib. Bagaimana keadaan? Sorting tuan tengok doke gambar ramai orang bagaikan manusia, lautan manusia pada stadium. Jadi sekarang kita takut. Sebab yang penuh ni kita punya bangsa kita. Lepas tu kita punya agama sama sekali. Doke akhirat kita duduk doke yaumil mahsyar, bukan macam padang. Yaumil mahsyar ulama beritahu kita punya lantai bagaikan tembaga yang sedang mendidih. Tembaga yang sedang mendidih pijak teh. Tembaga yang sedang mendidih kita pijak teh tu bagaimana seksonya kita duduk di yaumil mahsyar. Berapa lama? 50,000 tahun. 50,000 tahun di yaumil mahsyar. Matahari ulama beritahu satu jongkal atas kepala, ada beritahu satu busan atas kepala, atau lagi bagi tahu 1 km atas kepala. Sekarang ni matahari apa jauh kita? Juta-juta batu, juta-juta kilometer jauh dari matahari pada kita. Itu pun kita tahan ke Mekah. Bulan 4, 5, 6. Bulan 0, bulan 7, bulan 8, bulan 10, susah juga kan? Bulan ke Mekah. Pasal dia pergi bulan 3, dia punya panen dia dah roket 44, 45. Itu pun masa ke umrah, masa tengah hari, berbolang kepala. Sini berbolang kepala. Ni yang hitam, sini yang putih. Berbolang. Sini yang muka hitam. Tahu ni, nak dongan sini, tak boleh nak dongan. Kadang-kadang Kaabah, Baitullah dilarang, tak boleh juga sakit mata. Itu panen dunia. Bagaimana dengan kepanasan di yaumil mahsyar? Jadi akhirat ni, iaitu yang kita pergi, kita akan rasa benda ni dalam suasana bertelanjangan. Telanjang, tak pakai apa. Ni bukan saya cakap ni, dalam Al-Quran beritahu telanjang. Tak ada sore konang dekat diri kita. Nak tengok kawan sebelah tak boleh. Boleh tak boleh. Makna dia yaumil mahsyar. Nak tengok perempuan lelaki campur dalam tu. Satu uji kaji buat. Ini pengetahuan. Satu uji kaji buat. Dia buat satu kotak, topi dia aluminium. Topi aluminium bawah ni jadi macam bosi. Lepas tu letak monyet, ibu monyet dengan anak monyet. Anak buruk, ibu buruk dengan anak buruk letak ke atas tu. Lepas tu bawah dia dinyalakan api. Bawah motor tu dinyalakan api. Dinyalakan api, seminit 2 minit buruk boleh tahan. Kalau 5, 6, 10 minit dah hilang kabut. Pergi sampai panik, tak tahu lah. Kalau 1 jam, bawah tu atas dia jadi macam baru. Nak pijak tak boleh. Memula anak tu dipegang. Anak tu dipegang apa? Bukan pegang tu semua nak pegang. Lepas tak tahan panik tu, lepas anak ke bawah, pijak ke atas anak dia, nak tahan kepanasan di bawah. Ke akhirat, biarpun siapa, biarpun anak kita, mak kita yang paling kita sayang, isteri yang paling kita cintai, ke akhirat nanti kita tak peduli dah. Siapa-siapa kita tak peduli, kita akan fikirkan nasib kita apabila amalan kita ditimbang, dapat buku amalan tangan kanan atau tangan kiri. Itu yang kita fikirkan. Tak fikir pasal anak, tak fikir pasal bini, tak
tak fikir pasal mak dan ayah. Dua Nabi tahu beruntunglah sesiapa penjaga yang kematian anak dalam kandungan. Anak belum cukup umur mati dalam keadaan tak berdosa beruntung. Okey, akhirat nanti budak-budak yang tak berdosa, yang belum balik, yang dosa tak ada apa-apa, juga temu tiba-tiba Allah Ta'ala ambil dia dalam keadaan tak cukup umur. Umur 9 tahun, 8 tahun, 8 bulan dah masuk rungan, tak cukup umur. Nanti ke akhirat diletakkan dalam satu tempat. Lepas tu Allah Ta'ala habis semua dalam pengisapan. Allah kata kanak-kanak sekarang masuk dalam syurga. Jangan itu semua masuk dalam syurga. Timbullah kanak-kanak ini bising, ya Allah, kami nak masuk dalam syurga dengan ibu dan ayah kami. Mana ibu dan ayah, mana ayah kami, mana ibu kami yang menjaga kami, yang melahirkan kami, yang menjadi asbab kami hidup di atas muka bumi-Mu, ya Allah. Kalau tolong dia, jangan fikir sama ayah kau. Amak dah kata, dah kena seksa dah, okey? Dah kena yaumin mahsyar, dah kena seksa dalam neraka. Berkata anak tadi, ya Allah, ya Allah tak nak, ya Allah, kami nak ibu dan ayah kami, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Rayu anak dia, rayu. Allah Ta'ala panggil amak dan ayah dia, dah kena seksa dalam neraka, panggil. Anak cakap bahawa ibu, ayah, marilah sekali masuk dalam syurga. Marilah sekali ibu dan ayah, mari duduk sekali dalam syurga bersama-sama. Anak kesayanganmu. Satu, tangan anak dipegang tangan ibu, tangan ibu pegang tangan ayah, sama sekali masuk dalam syurga Allah. Jadi tuan-tuan beruntung. Jangan sedih. Kakak dengan menantu pun jangan sedih. Jangan sedih anak meninggal waktu kecil. Saya ada seorang murah. Mak saya lahir, akak sulung tentu lepas di bawah saya seorang. Cakap dengan mak jangan sedih. Inilah kita punya modal di akhirat. Inilah mak modal di akhirat. Menangi-nangi mak. Sebab pun terlampau gembira. Mula-mula terkonang dengan anak dia. Lepas dongnya, kita tarbiah bagi tahu menangi-nangi mak. Sebab apa gembira? Ialah tuan-tuan, saya mak beranak ni lahir. Ayah lahir saya, mak lahir. Kalau ayah sayang anak dan sayang mak dia lain. Ulama beritahu dia mengibaratkan. Kalau ayah saya macam mana? Okey, ni anak kau berapa doktor? Itu anak saya. Engineer, ini anak saya. Cikgu, ini anak saya. Mana pasal semua anak dia? Karena berapa aku keluar punya dulu 50 tahun dulu. Itu anak dia tak ngaku anak. Itu saya ayah. Saya mak, kau siapa doktor anak saya? Kau siapa cikgu anak saya? Kau siapa pelihara anak saya juga? Itu saya ibu. Itu sahabat Rasulullah beritahu apa? Satu sahabat Ansar bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, kepada siapakah aku perlu buat baik? Rasulullah jawab apa? Pada ibu. Nombor 2 Rasulullah ibu. Nombor 3 Rasulullah ibu. Itu sahabat dan tuan-tuan, orang perempuan kalau lahirkan anak, kalau dalam pantang dia tak ada rezeki dah hidup. Dan sampai lahirkan anak, sampai itu dalam pantang meninggal. Ada kira mati syahid. Allahu Akbar. Mati syahid ini bebas daripada hisab. Allahu Akbar. Jadi kita bersyukur kepada Allah jika anak kita ni tuan-tuan mati waktu kecil. Islam sebagai ad-din, yakni agama, tidak menghalang manusia mencari kehidupan duniawi dan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Kita tidak boleh menafikan bahawa setiap orang yang beriman dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak hanya ingin memperolehi kebaikan dan kebahagiaan di akhirat sahaja, malah mereka ingin juga memperolehi kebaikan dan kebahagiaan hidup di atas muka bumi Allah, di atas bumi. Jadi yang perempuan tak salah minta kesenangan pada suami, tapi mengikut kemampuan suami. Kalau nak omel 8 bang, nak omel boleh omel 8 kilo. Gaji suami kayak akak saya dapatkan ni baru 3,000 lebih 20,000. Suruh bang kalau boleh bang omel berapa nak 8 kilo. Bosak rantai 1,000. Boleh tu tak boleh lah nyanyi. Kalau suami boleh ke kau bimbang, terima. Alhamdulillah. Susah perempuan nak sobut perkataan alhamdulillah. Susah, memang susah. Kita boleh ikan kompong merepek kat rumah, boleh ikan bilik lagi merepek, boleh salin balik di bilik. Tak ada macam tu. Tapi nak beritahu perempuan sifat kita, ya mak kalau lelaki itu sedapat. Memang perempuan sifat macam tu. Sebab Allah Ta'ala hukum haknya
laki kita jadi bodoh. Betul. Kawin lagi balik lambat tak ada bang, tak ada laki kau habis. Lagi boleh menyatukan kata. Bagi perempuan, bagi lelaki, kenapa? Allah Taala bagi satu anugerah melahirkan anak bersama wanita. Sebab apa? Wanita ni kenapa? Tengok bawa kadang-kadang 3 kilo dalam. Maka saya anak buah saya dalam 4 kilo, keluar 4 kilo. Sepanjang-panjang budak macam budak dah umur 3-4 bulan keluar. 4 kilo nak bawa. Konon berit. Sabar ya Allah, 4 kilo boleh tu. Kita lelaki solat. Solat kita 5 minit je. Lepas tu perempuan nak tangguh 15 bulan lagi. Ambil tinggi kan 4 kilo tak naik perut. Dah perut itu besar. Lompat lagi 4 kilo. Macam mana keadaan? Nak pergi kerja susah. Kono yang bujang dah. Kono yang saya mudunya umur baru muda-muda naik kono bola susah. Nami saya tak takut susah nami. Macam mana perut besar? Kenapa? Kau ni ada babynya 3-4 bulan dalam perutnya. Bawah susah dah. Ambil dia picit-picit dalam perut. Sebab apa? Menyusahkan. Tengok perempuan macam mana layan. Pergi tandeh bawa, pergi mana-mana bawa, sabar dengan kelakuan anak dia. Jadilah keadaan manusia ni, agama ni tidak menghalang kita cari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kita orang Islam tak ada masalah kita nak cari kebahagiaan di atas muka bumi Allah, tapi berpatutan, jangan membazir. Sebab membazir akan syaitan. Kadang-kadang kita duit terlebih, kita tak terasa orang yang susah. Orang Palestin pergi ke orang Palestin ni tuan, buka dulu, lepas dia buka, dia tutup, dia buka, dia kumam balik, dia tutup balik. Sebab apa tutup? Nak makan pula. 2 jam, 20 minit punya, lepas tu buka balik. Kawan saya cerita menangis, sebab apa? Kesusahan. Kat Malaysia tak jadi benda tu. Jadi kat berkeluar. Jadi apabila kita dah ada kebahagiaan hidup di atas muka bumi Allah, maknanya kita jangan sia-siakan. Duit terlebih sedekah. Duit terlebih kita bagi sedekah, kita keluarkan zakat. Tengok tuan roket yang tak ada Islam berapa zakat 25 ya. Kalau 10,000 dah bilang tu. Kalau 10,000 25 baru 250. Baru 10,000 kalau 100,000 dah jadi 10,000 setengah. Kalau 1 juta 25,000. Nah, 1 juta kita keluar zakat 25,000 jadi banyak. Jadi kita kena jaga kita punya keduniaan kita boleh terlebih. Contohnya macam ni lah ulama punya contoh kebahagiaan itu. Satu hari mak suruh beli apa? Beli santan. Mak beli santan mak? Berapa mak? RM2. Pergi loket kedai kat Taufik lah, loket Taman Orang, Taman Seri Pagi. Kedai India atau beli santan RM1. Alamat dibeli. Pergi mak, pergi santan RM1. Lepas tu dalam beli santan tu Ahmad ni ambil gula 20 sen. Ambil gula 20 sen dapat 5. Ulama beritahu bahawa beli santan tu tujuan utama budak Ahmad ni. Gula 20 sen hanya sampingan. Jadi akhirat kita santan yang RM2 kita punya tujuan, kita punya dunia bulu-bulu yang 20 sen tu hanya sampingan. Ini tak cari duit, cari keduniaan sampaikan tak taat perintah Allah. Ada tuan bekerja tak ingat sembahyang. Sebab apa tak sembahyang? Balik lewat. Sebab apa balik lewat? Nak cari duit lebih, tinggalkan sembahyang ada. 5 waktu tinggal sembahyang. Kerja pagi petang, daripada pagi sampai ke petang kerja. Sebab apa kerja macam tu? Tinggal perintah Allah. Sungguhkan hati manusia tak taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat apa? Duit banyak dan pakai di sembahyang tak? Nak buat apa? Pergi sana sini, outstation sana, outstation sini. Elang sampai 2-3 ribu satu hari. Last tak taat perintah Allah, tak sembahyang. Dosa antara perbezaan antara orang kafir dengan orang Islam hanya sembahyang 5 waktu. Tetapi jumhur ulama bagi tahu selagi manusia itu tidak mengingkari perintah sembahyang, tidak jatuh kufur. Jadi itulah masalah itu ni. Kadang-kadang kita cari benda duniawi ni, kita tak ingat dalam hati kita yang perintah Allah Subhanahu Wa Taala lagi penting. Jadi nak cari kebahagiaan di dunia, kita kena cari kita punya akhirat. Ngantuk kan? Ngantuk kan? Ngantuk kan? Kalau ngantuk kita sabar. Sabar untuk pergi mata kita sekarang. Ya Allah hindari
tuan kau itu lah, kerja dengan orang. Dan kerja lain. Janji iblis dengan Allah Subhanahu nak masukkan semua anak cucu Adam dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan berakidah kita belajar memang untuk sikit. Sebab apa? Tak boleh nak seleweng sana sini. Sebab apa dia jadi iktiqad, jadi pegangan. Jadi itu betul puan sikit. Tak kasih dah pakai gambar. Saya kalau pakai gambar, saya kalau senyum, umpah lah cancel, jadi kalau senyum lah. Kalau bukan dia empok. Betul tak? Betul kan? Kisah musik je. 875. Ini terbukti dalam doa yang termaktub dalam Al-Quran yang dibaca oleh setiap orang Islam selepas mereka menunaikan salat fardu. Imam banyak baca ini. Tadi saya baca juga doa dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam surah Al-Baqarah ayat 201. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini ibu doa. Ulama beritahu ibu doa, tak baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ini doa kita jadi tahu. Doa itu tak lengkap. Pelengkap kita Rabbana atina fid dunya. Penutup kita mesti ada dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan lagi satu doa. Doa yang untuk ibu dan ayah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk ibu dan ayah. Siapa dalam doa tak baca doa ni makna dia zalim dengan ibu dan ayah dia. Ada banyak lagi ulama beritahu anak durhaka. Tak baca doa untuk ibu dan ayah dalam doa sembahyang, tak baca doa ibu dan ayah. Tak kira ayah kita mati tahun 29, tak kira mati 8 boleh 01, tak kira. Asalkan dia ayah, wajib kita doa. Kita nak doa untuk kebahagiaan ayah dan omak kita. Bagaimana? Okey, akhirat dah pakcik kita susahkan dia. Dari pakcik kita susahkan dia dari 2 bulan ni. Kita nak terus kita ada cucu, kita ada anak. 2 bulan itu susah dengan ayah kita. Nak bagi makanan, melahirkan, penyakit paling sakit akan menghukumi Allah. Melahirkan anak, lepas lahirnya anak kita tak doa lah ke dia. Pakcik-pakcik dulu doge kita ke sekolah. Keadaan kita tak dengar cakap, doge kita meleleh air mata. Orang kampung saya tak nak sebut kampung mana, sederet Palung 1 sampai 20 lebih. Antara Palung tu ada anak angkat seorang. Baru-baru ni menyatu dengan saya. Ustaz, tolong Ustaz anak angkat saya ni saya piara dia daripada pakcik. Last kali dia bodoh bangang dengan saya. Sila-sila bodoh nak kali bangang melakukan hapi, mencarut hapi semua dia bagi dekat ayah angkat. Itu baru ayah angkat nak meleleh tu. Dia jago anak budak tu daripada pakcik. Ini macam mana dengan anak sendiri ada? Omak tengah semayang dia tergajang ni. Dia bodoh kalau mak dia tu kalau mak ayah dia. Sampai kalau anak sekarang mana mak ibu dan ayah. Sebab kita ni sebagai ayah lebih sangat. Apa nak takut anak kita kan? Kita bagi makan kasih lapang sekali bagi. Janganlah bagi tahu. Nasihat dulu. Nak takut apa anak kita? Anak perempuan buka aurat. Kamu keluar atau barat dan pernampak kau. Sanggup tanah kau cik hati anak dia takut anak dia kau hati, tak tahu anak buka aurat. Satu dan gampang nampak lelaki yang ada Nabi 70,000 tahun dalam firman Allah. Tuan bayar kata tuan, kita bapa, omak, anak-anak ada omak kalau tu ya anak saya semua. Kalau omak ada cakap jangan buat lagi dipanjang dia. Jangan panjang hari lagi dipanjang umur panjang. Yang saya dapat. Sebab kita bapa. Bukan kita nak nyesok dia, nak bagi dia takut bapak, dia sifat bapak, dia sifat memang kasar sikit. Ini anak tak takut, tak kalah. Anak jawab ayah dia. Siapa jadi gini? Sebab kita ayah kan. Tak kira macam mana kita bapak dia. Anak kau ajar kita cakap melopeh. Tak kira orang ke mana. Kadang-kadang kau pun kau ayah saya depan orang. Anak apa tu kau ajar lah. Tuan-tuan, kita ayah kita mana kasar sikit. Bukan kita nak kasar, kita seksa dia. Mana dia kita apa? Kita nak ajar. Bagi hormat yang kita ni ayah dia. Jangan bagi buka sangat. Nak panjung boleh tengok keadaan. Saya jaga budak madrasah masa tu hujan.
Maksudnya anak. Saya jaga orang budak mana sampai tahun. Sampai ayah dia beritahu saya tak boleh buat apa-apa Ustaz. Anak saya tak dengar dekat saya. Dia cakap Kelantan lah. Bukan cakap di 9. Saya menjaga Kelantan. Anak ambo tak dengar apa ambo ya. Anak ambo tak dengar apa ambo ya. Kalau gapo Ustaz. Ustaz, kau gapo ambo gapo Ustaz. Anak ambo tak tukik batu. Batu macam batu. Dia orang macam batu. Kau macam batu. Tak boleh buat apa-apa. Jadi bagilah ke ustaz lah yang basuh. Cakap macam ni, cakap macam tu. Tak dongan tak boleh. Tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Kita tengok sejarah-sejarah yang lampau, ibu dan ayah. Tengok sejarah-sejarah yang lampau ibu. Kita nak suruh anak kita sembahyang, kita perlu sembahyang dulu. Kita nak suruh anak kita berbaik, kita berbaik dulu. Kita nak suruh anak kita tutup aurat, kita tutup aurat dulu sempurna. Yang perempuan melakukan tudung hingga ke paras dada mereka. Dalam surah An-Nur ayat ke-31, Allah Ta'ala suruh lakukan tudung hingga ke paras dada mereka. Jangan pakai kotak-kotak. Kalau boleh jubah, biasakan pakai jubah. Kalau tak boleh pakai baju buang, dia basah sikit. Dah kita bersanggul macam ni rambut, anak nak sujud orang macam mana? Kadang-kadang satu rumah tak sembahyang, kesian. Satu rumah tak sembahyang apa? Dah dari dulu jadi macam tu. Jadi kita ni tuan-tuan, sebagai kita yang lelaki ni sebagai pemimpin bagi keluarga kita, ketegasan itu ilmu dalam diri kita dan kepada anak-anak kita kena jaga. Supaya jadi wanita kan? Supaya jadi wanita yang akan tarik kita daripada masuk syurga pergi ke api neraka Allah. Apa yang pertama? Isteri, ibu, saudara, perempuan, anak perempuan. Supaya perempuan dengan wanita yang boleh tarik itu masuk dalam api neraka. Bukan kita kasar, nasihat dulu. Tak dengar nasihat, dimarahkan. Marah macam mana dengan marah depan orang. Nasihat tarik masuk dalam bilik, cakap dengan mak ayah atau dalam rumah. Depan-depan orang, jangan marah. Kita nak jadi, kita nak marah orang, kita perlu bijak juga. Kita jadi mak ayah, kita nak nasihat anak kita, nak nasihat manusia itu, jangan depan-depan. Jangan depan kawan dia. Kalau umur dah 20, dah umur 7 boleh, 8 boleh, jangan nasihat depan-depan. Jangan marah depan-depan. Tarik dia, bawa lagi dompet, gayung makan, bagi tahu elok. Itu apabila kita nak berinteraksi dengan anak ataupun dengan isteri, kita nak cari isteri, kita kena pandai. Jangan depan-depan kita hambung dia, jatuh air muka. Kalau jatuh air muka apa? Kosong lah. Madu kena orang mandi pada anak kita. Jadi apabila kita nak nasihat ataupun kita nak beritahu dia, jangan depan orang elok-elok. Lepas tu dah jadi kita jadi penjaga, kita lalu tongek. Tak tidur, kau ni nak ada. Apa terjadi ke akhirat, Allah Ta'ala akan tanya kita sebagai penjaga dia. Jadi dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah beritahu, wahai Tuhan kami, kita minta dengan Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka Allah. Dari azab neraka Allah. Jadi dalam doa, tak baca doa ni, malah doa kita tak montok. Jadi kita kalau baca doa dulu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Doa yang termaktub di dalam Al-Quran ini jelas menunjukkan setiap orang yang beriman ingin memperolehi kebaikan dunia di dua negeri. Negeri apa? Dunia dan negeri akhirat. Bukan faham selama doa dan azim bukan. Ini dua negeri, iaitu dunia dan akhirat, di mana Islam memandu manusia untuk mendapat kebaikan. Hidup di dunia ini dengan berusaha dan bekerja dan untuk kebaikan hidup di akhirat ialah dengan beramal ibadat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sekarang ni, ayat pertama. Amal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa amal la